Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dipanjatkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, kurnianya dapat kita bersama-sama bertemu secara langsung pagi ini di dalam program Alumni Career Talk anjuran Persatuan Mahasiswa Pentadbiran Islam Syariah Perisya dengan kerjasama Fakulti Pengajian Kontemporari Islam FKI, Pusat Alumni dan Pusat Kerjaya Teknousahawan dan Jaringan Pintar ataupun Pakat Uniza. Untuk makluman semua, program ini bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada semua mahasiswa, mahasiswi khususnya daripada Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Pengkhususan Syariah untuk mengenai kerjaya lah ataupun bakal mereka ceburi, minat-minat mereka dalam bidang kehakiman, khususnya dalam bidang dalam bidang undang-undang kehakiman syariah dan seterusnya untuk memberikan penjelasan dengan lebih jelas untuk kita menempuhi sama-sama mempelajari dan memberi sedikit pencerahan berkenaan dengan karier ini. Seterusnya, talk ini juga akan diteruskan dengan sesi kedua lah untuk pengetahuan Tuan Azadi. Inilah sesi kedua bagi talk ini yang merupakan hari ini panel kedua kita yang kita bawakan yang berusaha Tuan Wan Muhammad Azadi bin Wan Abdul Jalil selaku Peguam Syar'i di firma Guaman Syar'i Wan Muhammad Azadi dengan tajuknya Karier Peguam Syar'i. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Al-Iman bin Zaidi, selaku pengerusi majlis anda pada sesi kedua ini. Oleh itu, saya mengalu-alukan ketibaan yang berusaha dan kedatangan yang berusaha Tuan Wan Muhammad Zaidi bin Wan Abdul Jalil selaku Program Syar'i di firma Guaman Syar'i Wan Muhammad Zaidi. Dan seterusnya yang dikasihi para tetamu yang hadir, para asatizah, para guru-guru, para rakan-rakan mahasiswa sekalian yang turut mendengar pada sesi kali ini. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, sebelum saya pergi lebih jauh, saya ingin memperkenalkanlah sedikit latar belakang yang berusaha Tuan Wan Muhammad Zaidi bin Wan Abdul Jalil selaku Program Syar'i di firma Guaman Syar'i Wan Muhammad Zaidi. Apa khabar Tuan? Baik. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Dengar. Okey. Dengar? Okey Tuan, baik. Boleh sedikit saya membacakan biodata ataupun latar belakang Tuan? Okey. Sedikit sebanyaklah mengenai latar belakang beliau telah mendapat pendidikan di peringkat diploma dalam bidang pengajian Islam Syariah di Universiti Sultan Zainal Abidin, Uniza. Terusnya beliau melanjutkan pengajian pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda pengajian syariah di Universiti Darul Iman, Malaysia, UDM. Pengajian tertinggi beliau ialah di peringkat Doktor Falsafah di International Institute of Islamic Thought and Civilization, IIUM. Beliau menjawat jawatan sebagai Peguam Syar'i di firma Guaman Syar'i Wan Muhammad Zaidi dan berkepakaran dalam bidang undang-undang. Beliau juga merupakan seorang perunding keluarga Islam serta seorang peguam yang banyak mengendalikan kes syariah di mahkamah syariah seperti penceraian, rujuk, poligami, harta pencarian, nafkah isteri, nafkah anak, penjagaan anak, hak lawatan anak dan jenayah syariah takzir. Begitulah sedikit sebanyak berkenaan latar belakang yang berusaha Tuan mengenai beliau. Dan baiklah, dengan sukacitanya saya mempersilakan Tuan Wan Muhammad Azadi untuk memberikan perkongsian mengenai karier lah secara orang kata generalnya kan sebagai peguam syar'i. Dipersilakan Tuan. Terima kasih. Terima kasih kepada majlis kita pada ini. Pada para pelajar saya mati dan
pada pagi ini tajuk yang diberikan kepada saya adalah mengenai career talk sebagai program syar'i. Sedikit pembetulan mengenai data saya tadi tu. Pendidikan diploma saya tu daripada Kolej Agama Sultan Zainal Abidin. Dulu dikenali sebagai KUZA. Masa tu tak ada Uniza, tiada lagi. Dipanggil KUZA. Lepas tu KUZA bertukar kepada Universiti Darul Iman Malaysia. Dan seterusnya baru dia bertukar kepada Uniza sekarang ni. Dan semasa saya latar belakang mengenai career ni sebenarnya, jadi peguam syar'i ni sebab sebenarnya kita pada peringkat dulu-dulu tu tadi sebarang pendedahan tu. Kalau mengikuti pengajian Islam ni, syariah lah, dan khusus ni, kita tidak dapat gambaran lah berkenaan dengan berjaya peguam syar'i ni. Secara jujur saya baru mendapat tahu mengenai seorang graduan sejarah syariah ni boleh menjadi peguam syar'i daripada seorang kawan saya. Dia dulu semasa di Kejar dia saya kena beri kredit tu dia, Ahmad Burhan Sidiki. Dia masa saya dalam program soft skill tu dengan dia dulu, dia ada maklum pada saya ada seorang kawan ni menjadi peguam syar'i dengan ijazah sarjana muda pengajian Islam Syariah. Jadi pada masa itu yang saya tahu senior-senior saya tu tidak kenal sangatlah, tidak tahu bahawa ada profesi yang selain daripada menjadi guru agama atau Jacob. Pada masa saya dulu Jacob adalah menjadi banyak pilihan lah kepada kawan-kawan saya dulu. Keluar daripada universiti habis degree masuk Jacob ataupun diploma perguruan. Saya tidak minat, jadi saya cuba untuk menceburi di mana lah bidang peguam syar'i. Dan saya telah mencari setelah kita mendapat sama kawan saya dan mendapat tempat untuk ada masa tu dia sebenarnya peguam syar'i ni dia ada istilah chamberlain sebenarnya setakat ni lah. Untuk saya pada masa itu boleh dikatakan saya cuba untuk menjalani latihan lah dengan sebuah firma yang mana firma tersebut masa lagi ada saya sebuah firma yang besar juga di Terengganu ni, firma Kuala Sofia Anwar itu. Dan saya telah di-train atau dilatih oleh masa itu master saya lah untuk Hazrul Anwar Yusuf yang masa lagi sekarang ni sebagai peguam senior dalam bidang syar'i, dan beliau juga seorang peguam civil lah, belakang ijazah sarjana muda undang-undang LLB daripada UIA. Jadi itulah sedikit banyak macam mana saya bermula sebagai peguam syar'i, dan saya telah menjalani latihan lah setelah diajar lah secara langsung dan tidak langsung. Saya baru pada masa tersebut saya baru kenal apa itu epidemik, itu hujahan bertulis macam-macam lah saman apa. Jadi itu adalah satu pengalaman baru bagi saya. Saya tidak sebab saya masa kursus di peringkat ijazah kita ada sebarang pendedahan sangatlah kepada bidang agama syar'i ini. Kita belajar atau kitab fiqh dan ada sikit lah berkenaan undang-undang bagi undang-undang pentadbiran mahkamah, sistem pentadbiran mahkamah syariah, undang-undang kontrak. Saya itu je lah subjek undang-undang ada.
dan saya ada pernah langsung mengenai subjek ataupun jadi undang-undang keterangan ataupun undang ada satu lagi subjek undang-undang keluarga Islam yang dibaca itu dirujuk adalah undang-undang keluarga Islam wilayah pada masa tersebut. Jadi itu sahaja subjek undang-undang. Dan tiada latihan dalam tamat latihan apa ni panggil ni mood saya tiada langsung memang masa tu sebab daripada ijazah dulu masa kuliah tu dia panggil diploma lanjutan. Saya ni adalah merupakan batch pertama pertukaran daripada kuliah kepada sebuah universiti, daripada sebuah college kepada universiti. Jadi masa tu ijazah sarjana muda syariah tu tiada lagi, dia dikenali sebagai diploma lanjutan. Diploma lanjutan selepas daripada diploma. Itu dah. Jadi kita banyak belajar kitab lah sebenarnya. Jadi apabila saya menjalani latihan di ketua saya Syafiq Anwar itu ni, saya banyak belajar benda-benda baru lah. Saya dilatih untuk membuat affidavit, saman, data putusan dan juga hidangan. Dan saya pada masa tu saya ingat saya tahun 2008 saya menghabiskan pengajian ijazah dan saya terus bersimak menjalani latihan di bawah seliaan Encik Fazlul Anwar. Jadi tahun 2009 saya telah menghantar borang dan dipanggil untuk temu dulu lah bagi pemilihan peguam syariah pada masa tersebut. Dan alhamdulillah seramai banyak juga, saya tak ingat berapa 20 orang dan saya salah seorang yang berjaya dalam 4 orang saya yang berjaya masa tu. Dan saya telah kemudian lah di panel pada masa tersebut Timbalan Mufti, Ketua Hakim Syar'i, pada masa itu Datuk Syah Yahya dan CEO Maidam sendiri dan ada beberapa panel lagi. Dan interview tersebut telah memakan masa pada masa itu lah. Sekarang ni saya tak tahu lah berapa minit. Kurang lebih sejam ni tak. Dan berbagai aspek telah ditanya semasa dalam interview tersebut. Jadi itu adalah sedikit sebanyak latar belakang mengenai career. Yang mana career peguam syariah ini dia orang yang minat lah, sebab dia sebenarnya lah kalau kita tengok dalam TV ataupun kita tengok dari segi sejaya peguam ni sendiri, masa kita seorang belajar ni ada satu mungkin career yang kita tengok macam seronok ataupun suka lah, sebab dia macam alhamdulillah dia macam glamour lah tapi sebenarnya ini career yang kata ada satu career yang tak mencabar juga lah, sebab dia memerlukan kepada pengawalan kepada emosi itu sendiri, cara kita nak berinteraksi, berkomunikasi dengan orang. Kerja selain kuasa ini adalah merupakan kerja yang kata kerja kena tahan mati juga lah. Macam kita Piramli, dia kena tahan mati juga ni. Sebab kita orang kerja ni dia orang tak akan suka lah kita. Kalau kita wakil ni pihak lawan tidak akan suka pada kita, dan kadang-kadang kita sendiri akan dimarahi oleh anak buah kita sendiri. Jadi macam-macam cabaran lah. Jadi itu pengenalan kepada profesi sebagai peguam syariah lah. Okey, itu sajalah mukadimah itu. Baik tuan. Untuk alhamdulillah untuk mukadimah. Jadi itulah sedikit kata apa latar belakang ataupun titik tolak permulaan bagaimana tuan jadi menjadi seorang peguam lah hingga ini dan sambung belajar hingga ke peringkat PhD.
Tuan, saya nak minta nanti Tuan tolong mic tu dekatkan sikit. Terima kasih. Kerana dekat FB dia slow sikit. Tak apa kan? Okey. Untuk seterusnya, kita persoalan lah daripada pihak kami tentang sepanjang Tuan menjadi peguam syar'i ni, apa antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Tuan untuk kata kekal kukuh lah, kata, dan erti kata istiqamah terus kuat menjadi seorang peguam hingga ke hari ini Tuan. Okey, kalau ikutkan cabaran tu memang banyak lah. Sebab saya sendiri, saya memang kena belajar daripada awal. Kena belajar daripada sebab saya, sebab dulu saya memang saya muda tu jadi ada kekhususan lah. Kekhususan sama ada kekhususan undang-undang macam sekarang lah di Rizal. Jadi kita belajar secara general tu, jadi apabila saya menceburi bidang ni, dia adalah satu yang baru lah bagi saya. Saya perlu belajar macam mana, apa itu enactment, tata cara mal, apa itu enactment keterangan, saya perlu tahu benda tu. Ada peringkat awal tu sendiri. Apabila saya baru awal-awal dulu mendapat dia diterima masuk sebagai peguam syar'i sendiri, kita banyak sayur lah dalam situ. Kita banyak sayur di dalam mahkamah kita digoreng oleh peguam-peguam sini saja yang memang sudah mahir dengan enactment section, dan apabila berlaku pertikaian dia memang digoreng lah, kita senang cerita bahasa mudah. Kita tidak akan susah nak jawab lah apabila dia hadapan hakim. Dan satu lagi, apabila kita berhadapan dengan hakim tu, di peringkat awal tu, memang kalau orang tak biasa ni, dia memang susah lah. Dia macam-macam perasaan lah ada. Macam mana kita nak memulakan ucapan, macam mana kita nak rujuk dokumen lah. Itu adalah antara cabaran-cabaran lah. Itu cabaran dalam aspek teknikal lah. Manakala cabaran dari segi luaran ni banyak juga lah. Termasuklah dari segi melayan kerendah anak guam. Kadang-kadang ada anak guam ni, dia ada yang dia cerewet, macam-macam jenis anak guam lah. Dia anak guam sendiri. Daripada pihak lawan tu sendiri, kadang-kadang tu banyak juga lah kita berhadapan. Dia ada risiko dia sendiri. Dan saya dulu pernah di kes di mahkamah di daerah tu telah anak guam saya ni, dia rasa dia ekori ni hampir juga, dan dia telah mendapatkan bantuan polis sendiri lah. Namun saya bersama dia dari situ untuk mendapatkan perlindungan lah. Itu salah satu cabaran lah dalam bidang kerja guaman kali ini lah. Tapi itu bukanlah satu pelemah semangat lah untuk orang yang baru nak menceburi bidang ni. Cuma itu adalah satu kesediaan lah untuk kita, supaya kita tahu lah, kita boleh jangka apa yang akan berlaku dan apa cabaran kita, supaya kita lebih bersedia. Jelas kan benda jelas mic saya? Okey Tuan, cantik Tuan. Okey. Boleh saya teruskan dengan soalan seterusnya? Boleh. Soalannya berbunyi, profession guaman syar'i ni mula menjadi satu profession pilihan lah dalam kalangan graduan syariah dalam dan luar negara. Oleh itu, boleh tak Tuan ceritakan sedikit lah latar belakang mengenai profession peguam ni? Maksudnya latar belakang profession peguam ni macam mana, ciri-ciri untuk menjadi seorang peguam, bagaimana cara-cara orang kata apa yang perlu mereka ambil, kelayakan-kelayakan yang perlu ada lah. Okey, kalau ikutkan kepada kaedah-kaedah peguam syar'i,
mana yang dinyatakan dalam nama takbiran keluarga Islam Terengganu. Sebenarnya di situ ada dinyatakan benda ni ada dinyatakan apakah syarat-syarat utama yang perlu dipenuhi sebelum seseorang itu layak menjadi pemangkat peguam syar'i lah. Yang mana di dalam seksyen 16.1 ni ada disebutkan bahawa mana-mana orang yang memenuhi syarat yang berikut layak menjadi seorang peguam syar'i. 16.1 iaitu A, 16.1A, seorang yang beragama Islam, itu biasa lah tu. Jadi dinyatakan secara jelas, itu ada satu kes dia panggil Victoria, seorang India, wanita India, dia cuba memohon untuk menjadi seorang peguam syar'i di wilayah Persekutuan. Yang mana dalam wilayah Persekutuan tersebut tidak menyatakan secara khusus bahawa seorang peguam syar'i itu seorang yang beragama Islam. Jadi dia telah mengambil apa dia panggil, dia telah mengambil kesempatan atas kelompangan yang ada dalam akta tersebut, dan dia cuba dia cuba untuk memohon menjadi seorang peguam syar'i. Tapi tersebut telah berlanjutan sehingga ke Mahkamah Persekutuan, yang mana Mahkamah Persekutuan telah pun menolak permohonan beliau lah. Jadi itu saya. Yang kedua, seorang yang warga negara Malaysia lah, tempat kita beramal di Malaysia. Dan ketiganya, 16.1C ni berkelakuan baik. Dan selain daripada itu, tidak pernah disabitkan di Malaysia lah atas apa-apa kesalahan jenayah civil atau syariah. Dan juga tidak pernah bankrupt lah. Kita tidak berhutang dan kita tidak berhutang dan bankrupt. Semana yang dinyatakan dalam akta pembankruptan itu untuk syarat-syarat asas ni. Selain daripada itu, apabila seorang tu dia daripada background, daripada latar belakang peguaman civil, dia tidak boleh hilang kelayakan atau digantung sebagai seorang peguam bela dan peguam syar'i atau peguam civil lah, kuasa memohon menjadi seorang peguam syar'i. Dan selain itu, perlulah memiliki ijazah sarjana muda. Ini adalah syarat yang ditetapkan dalam kaedah peguam syar'i negeri Terengganu. Setakat ni kaedah ni yang kita pakai di Terengganu. Perlu memiliki ijazah sarjana muda syariah dari mana-mana universiti atau mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Dan atau seorang peguam bela dan peguam syar'i ni peguam civil dan mempunyai diploma atau ijazah dalam bidang undang-undang atau undang-undang syariah dari mana-mana universiti atau institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Dan telah lulus ujian bertulis atau kemudian. Tapi Terengganu ni dia ada ujian kemudian saja, dia ada ujian bertulis setakat ni. Jadi itu adalah segi sangat mengenai kelayakan untuk menjadi seorang peguam syar'i di negeri Terengganu. Okey, jika ada perlu penambahan boleh tanya lagi. Ni secara formal lah saya terangkan. Okey Tuan. Ni soalan 3 lah, berkenaan dengan akta profession. Jadi akta profession guaman syar'i 2019, Kausa Akta 814 yang berkuat kuasa pada 21 Jun 2022 diharapkan akan mengangkat profession guaman syar'i berada setaraf dengan peguam yang beramal di Mahkamah Sivil. Apakah pandangan Tuan mengenai akta ini Tuan? 814. Berkenaan dengan akta ni sebenarnya kalau ikut asalnya sekarang ni sebelum daripada akta ni wujud pentadbiran sebenarnya pentadbiran peguam syar'i ni terletak di bawah bidang kuasa majlis agama di negeri di Kuala Lumpur. Okey, sebelum tu saya cuba untuk menjelaskan bahawa akta ni sebenarnya terpakai di wilayah saja. Jadi bukan bila sebuah akta ni ditetapkan pada seluruh Malaysia, memandangkan
uh, undang-undang syariah ni terletak di bawah bidang kuasa negeri ya. Jadi apabila disebut Akta Profesi Agama Syar'i 1984 ni, dia hanya terpakai di wilayah-wilayah persekutuan saja, iaitu Persekutuan Labuan, Kuala Lumpur dan wilayah persekutuan Kerjaya lah. Pakai di 3 tempat ni saja setakat ni di Malaysia lah. Jadi berkenaan dengan akta ini, dia sebenarnya adalah satu peraturan yang cuba dibuat bagi membentuk satu keseragaman syarat kelayakan akademik, prosedur penerimaan masuk sebagai peguam syar'i, prosedur tata tertib antar negeri dan ketidakseragaman kod etika peguam syar'i. Ini adalah merupakan tujuan asal kepada penubuhan pada penggubalan Akta Profesi Agama Syar'i 2019 dan akta ini sebenarnya apabila dia sudah menjadi satu akta, negeri-negeri yang negeri-negeri di Malaysia ni sudah boleh juga boleh memperkenalkan di setiap negeri nasional. Maksudnya lepas pada ni akan ada negeri-negeri akan menggubal undang-undang berkaitan dengan profesi agama syar'i 2019 dari peringkat negeri. Dia akan dipanggil enactment ya. Kalau katakan di Terengganu dia nak gubal, dia akan dipanggil enactment profesi agama syar'i. Okey. Dia tidak dipanggil akta. Akta ni di Kuala Lumpur, di wilayah dia panggil akta. Okey. Itu kena faham okey. Dan Akta Agama Syar'i ni dia sebenarnya dia ada banyak lah, dia sudah dibincangkan. Dan peringkat awal itu saya pernah terlibat sekali, saya dipilih untuk wakil Agama Syar'i dengan untuk perbincangan dengan satu presiden Agama Syar'i dan juga Agama Malaysia lah. Masa tu tahun berapa ya, tahun 2000 itu berapa belas, 14, yang mana dalam tu telah dibincangkan apa bidang kuasa untuk membentuk akta profesi agama syar'i. Akta ini sebenarnya dia boleh dia apabila akta ini berkuat kuasa di wilayah, Majlis Agama Islam tidak ada lagi bidang kuasa untuk mengawal profesi agama syar'i ini, dan dia sekaligus akan dikawal oleh Badan Keagamaan Syar'i itu sendiri. Maksudnya sebarang pelantikan ataupun apa-apa peraturan akan digubal oleh Badan Keagamaan Syar'i itu sendiri. Seperti mana Keagamaan Sivil lah sekarang ni, Bar Council. Itulah sebenarnya tujuan asal kepada penggubalan akta ni, untuk menjadikan profesi agama syar'i ini mempunyai peraturan yang dilihat ada satu undang-undang yang setaraf dengan Bar Council, dia dikawal sendiri oleh Badan Keagamaan Syar'i itu sendiri. Jadi ini adalah satu pengenalan lah kepada Akta Profesi Agama Syar'i ini. Dan untuk makluman juga, saya juga dengan kerjasama UNIZA Akademi dalam masa terdekat ni, kita akan panggil sendiri Presiden ni, saya wawarkan dulu lah Peguam Syar'i Malaysia, Tuan Malaysia Awang, untuk memberikan penerangan secara detail lagi berkenaan dengan Akta Profesi Agama Syar'i ini, yang kemungkinan akan diadakan di UNIZA lah dalam masa terdekat, insyaAllah. Jadi pada pelajar-pelajar yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Akta Profesi Agama Syar'i ini, boleh hadirlah, nanti kita akan menghebahkan.
Okey. Itu ada pengenalan pada Akta Profession Guaman Syar'i 2019 lah. Yang mana dia telah dikuatkuasakan pada hari Isnin baru ni, hari Isnin berapa bulan ni, 21 bulan tak silap saya. Dan dikuatkuasakan dan telah diguna pakai di Kuala Lumpur, di wilayah Persekutuan. Jadi dia sudah terpakai dan selepas pada ni prosedur yang baru akan berkenaan dengan pelantikan peguam akan diguna pakai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, sedikit sebanyak pendahuluan mengenai Akta Profession Guaman Syar'i 2019 ni. Okey, baik Tuan. Tu sedikit sebanyak lah seperti Tuan katakan tentang Akta Profession yang mana dia guna pakai di wilayah-wilayah persekutuan. Seperti yang kita maklum, kalau dalam bidang syariah ni, kalau sebut saja akta, dia di bawah wilayah lah, enactment di bawah negeri. Okey Tuan. Soalan yang seterusnya, pada pandangan Tuan lah Tuan, apakah persediaan awal yang kami perlu lakukan ataupun pelajar-pelajar mahasiswa perlu lakukan untuk membolehkan kami ni beramal sebagai peguam syar'i setelah menghabiskan pengajian di UNIZA? Dengan erti kata lain, persediaan ni maksud saya dari segi ilmunya, dari segi kemantapan apa yang perlu mereka orang kata asah dari segi penguasaan bahasa Arab ke, bahasa Inggeris ke, tentang untuk melayakkan seseorang ni menjadi apabila nanti nak ditauliahkan terus kata lulus lah orang cakap dari pihak pelajar sendiri. Dipersilakan Tuan. Okey, persediaan awal lah untuk beramal sebagai peguam syar'i ni, dia sebenarnya kita dah ada, kalau pelajar sekarang ni kita semua ni dah ada ijazah sarjana muda. Jadi tu kalau ikutnya memang sudah lebih daripada bersedia lah untuk persediaan tu. Cuma apabila kita dah ada ijazah sarjana muda syariah ni, tu undang-undang dia lagi, selain daripada sijil, kita perlu ada minat juga lah, sebab ramai je orang yang daripada bidang undang-undang dia ambil dia ijazah sarjana muda undang-undang tapi dia tidak minat untuk beramal tu. Ramai kawan-kawan saya dia tidak minat, dia bukan jiwa dia untuk pergi ke mahkamah berlawan dengan mahkamah, dia bukan jiwa. Jadi yang pertama sekali kita perlu minat lah. Selepas ada kelayakan kita ni lah kecualikan sebab orang yang nak masuk bidang ni memang kena ada ijazah sarjana muda syariah ataupun bidang-bidang sebenarnya yang saya sebut tadi lah dalam kaedah-kaedah peguam syar'i negeri Terengganu lah, kalau negeri di Malaysia lah. Maksudnya minat tu perlu ada lah. Mula-mula sekali apabila kita sudah ada minat tu, kita lebih mudah untuk belajar lah, kita lebih mudah untuk mengikuti apa-apa ni kursus yang perlu untuk kita melengkapkan diri sebagai seorang peguam syar'i. Jadi kalau saya kongsikan pengalaman saya sendiri lah, persediaan awal tu memang kita perlu menjalani latihan lah di mana-mana firma guaman lah. Yang praktis lah, dia panggil praktis yang beramal sebagai peguam syar'i. Ini penting lah supaya kita dapat melihat sendiri secara dekat bagaimana satu kes itu dikendalikan oleh seseorang peguam lah. Macam mana cara kita drafting, kita buat dia panggil paperwork lah, untuk kita memfailkan saman atau menjawab saman yang dipilih oleh undang peguam kita. Itu adalah penting supaya kita, kerana dalam undang-undang ni setiap perkataan ni silap tulis dia boleh jadi backfire dan boleh makan diri pada kita dalam mahkamah. Jadi apa-apa yang kita nak jawab, setiap perkataan yang kita nak tulis tu kita perlu teliti, kita kena faham apa implikasi tu. Jika kita tersilap, benda tu dah masuk mahkamah, jadi dia akan memberi kesan kepada anak buah kita. Okay, dan
Selain daripada itu, persediaan lagi kalau Terengganu sekarang ni untuk pendidikan dia juga perlu kepada dipanggil ijazah diploma lanjutan, diploma amalan guaman yang boleh diperolehi di beberapa universiti dah tersedia seperti mana di UIA, UTM, UISIM, UITM ni ada 4 tempat lah setakat ni di Malaysia ni. Dan UIA jarang-jarang sekarang ni orang pergi sebab dia kos dia agak tinggi. Saya dimaklumkan lah kos dia hampir RM15,000 juga. Yang paling murahnya di 3 tempat ni lah. UTM, UITM jadi pilihan lah setakat ni. Jadi ini adalah antara ilmu yang perlu ada lah. Tapi saya dimaklumkan bahawa pelajar-pelajar syariah UNIZA ni sendiri yang berkhususan undang-undang sebenarnya sebahagian besar ni dia dah ada ilmu ni semua ni untuk melengkapkan apa dipanggil ni, untuk melengkapkan kelayakan yang perlu dipenuhi seperti mana yang dikendaki oleh tenure itulah. Dan selain daripada itu, tenure penemu duga perguruan syar'i juga sekarang ni dia juga menekankan kepada latihan dalam kamar. Dia panggil latihan dalam kamar. Sebenarnya dia tidaklah secara formal, tapi dia menekankan bahawa seorang yang nak pergi penemu duga ni, ini Terengganu lah, konteks Terengganu ni, dia perlu ada pengalaman bekerja ataupun menjalani latihan di mana-mana firma guaman lah yang menjalankan kes syariah ni supaya bakal perguruan syar'i ni yang bakal diluluskan oleh penemu itu dia tidak tekuk atau dia sudah ada asas untuk dia bergerak sendiri daripada seorang perguruan syar'i. Dan perlu ingat bahawa kita dalam bidang ni kita perlu banyak belajar sebab masa kita jangan kata lepas kita dah habis latihan tu kita terus nak buka sendiri kan, memang tu agak bahaya lah sebab sebenarnya dalam undang-undang ni dia kata ni unlimited, dia tiada benda yang boleh dianggap kita dah boleh tahu semua lepas kita menjalani latihan. Tak boleh dikatakan saya akan ada benda baru yang kita akan belajar. Dan kalau boleh kita belajar dahulu daripada peguam-peguam semua, kita duduk bawah dia, dan belajar cara-cara dan boleh berbincang teknik-teknik macam mana kita nak mengendalikan secara kritis. Ni penting supaya kita tidak tersilap langkah untuk kita masuk dalam bidang ni. Atau bila kita terima satu kes yang kita tidak tahu nak buat, kita dah start dengan sama buruk itu. Kita tak tahu nak handle macam mana itu sebab kita tak ada pengalaman lagi. Kita tidak cukup belajar. Jadi benda itu boleh merosakkan kerjaya kita. Boleh untuk terus berkembang. Dan boleh menyebabkan kita tidak bertahan lama di dalam bidang ni. Dan saya sendiri sebelum saya saya beramal sendiri, saya buka firma saya sendiri. Saya berkhidmat hampir 7 tahun juga lah dengan Ketua Sekali Sosial Anwar. Itu saya belajar daripada Fazul Anwar ini bagaimana saya menangani kes. Dan lepas daripada itu saya agak yakin dan untuk bergerak sendiri lah. Itu adalah persediaan kita lah. Dan yang paling utama saya sebenarnya kita perlu hormat kepada pastor kita dan peguam-peguam sendiri. Mana saya tengok sekarang ni ramai kedua-kedua baru lah. Dia keluar daripada ni, kita ada rasa hormat, kita ada respect. Patutnya bila dia peguam sendiri, masa dia latihan tu dia perlu hormat lah. Dia ini ataupun di salam ataupun dengan master dia sendiri lah. Jika sekiranya dia berkhidmat di tempat latihan tu, di tempat dia belajar tu, nanti di tempat di firma yang mana dia tidak boleh lah kata
itu ataupun bercakap buruk di belakang mengenai itu asas dia, itu etika kita ya. Sebab ni sebenarnya bila kita di dalam latihan ni peguam yang melatih itu adalah guru kita juga. Jadi yang penting sekali kita kena hormat guru. Kita jangan merasa besar diri ya. Itu penting. Itu mana-mana bidang kita cebur ni, guru adalah orang yang perlu kita hormati. Okay? Itu penting sekali ya. Dan dia berkat daripada itu, dia akan datang sendirilah. Kita akan Tuhan akan memudahkan lah biasanya. Jadi ia adalah benda yang penting sekali kita perlu faham lah. Untuk kita terus bergerak dalam bergerak ke hadapan dalam bidang mana-mana bidang. Dan sebelum sama ada bidang guaman ke atau bidang kita pergi ke mahkamah ke, kita jadi hakim ke, bila-bila kita perlu respect pada orang. Kita jangan jadi besar kepala atau kita rasa sombong. Sebagai contohnya, itu adalah antara persediaan yang perlu kita tahu lah. Belum jadi program syari'i lah. Dan selain daripada itu juga, saya sendiri lah, saya banyak mengikuti kursus-kursus yang dianjurkan oleh Bar Council sendiri. Saya pergi Bar Council, kursus-kursus dia, saya juga dapat input lah. Mulai dari kes yang dibuat di Kuala Lumpur. Saya cari saya jumpa dah kursus tersebut, kebetulan dibuka juga untuk bukan member, bukan ahli Bar Council, jadi saya suka lah. Dan memang dulu banyak lah saya dulu lalik ke Kuala Lumpur untuk mengikuti kursus-kursus lah, untuk saya lebih mendalami bidang ni. Dan selain daripada itu, buku-buku dan juga banyak juga buku-buku yang saya beli. Buku macam cara kita nak membuat pemeriksaan balas, macam mana cara kita nak membuat pemeriksaan utama, itu adalah antara bahan-bahan yang perlu kita belajar. Dan kita perlu banyak membaca jurnal-jurnal hukum, jurnal ataupun artikel yang berkaitan dengan undang-undang. Jadi banyak kerja lah untuk kita menjadi seorang peguam syari'i. Kita perlu ada banyak input sebab kadang-kadang kes ni, walaupun kes kita boleh kata kes mahkamah syariah, tapi kadang-kadang bila kita mengenalikan kes ni, dia melibatkan perubatan kadang-kadang. Sebagai contohnya, ada seorang anak guam saya dulu, dia mohon dia membuat tuntutan mutaaf di mahkamah, dan dia menyatakan bahawa dia telah menghadapi penyakit kanser yang berpunca daripada suami dia sendiri lah, menyebab kanser ni. Jadi kita terpaksa memanggil doktor pakar dan kita terpaksa soal doktor pakar. Dan untuk soal doktor pakar tu sendiri, saya perlu berjumpa doktor pakar untuk terlebih dahulu untuk faham apa nama penyakit ni dan macam mana dia merebak. Itu adalah pekerjaan saya lah. Dan kita tahu lah sebagai seorang peguam ni, sebab tu peguam ni kadang-kadang orang peguam banyak tahu, sebab kadang-kadang daripada kes tu sendiri kita terpaksa belajar. Jadi kita terpaksa, jadi kita kena banyak belajar lah. Okay. Itulah setakat dulu soalan tu saya jawab. Okey. Baik tuan. Itu soalan keempat lah kan. Jadi kita meluaskan lagi lah perbincangan ataupun talk pada pagi ini, dengan kita melebarkan lagi perbincangan ini dengan kita masuklah ke dalam isu-isu semasa. Mungkin kita lihat kebanyakan hari ini terlalu banyak kes-kes berkenaan dengan syariah, khususnya dalam rumah tangga, penceraian dan sebagainya. Jadi isu-isu ini saya rasa amat membimbangkanlah masyarakat kita tentang kefahaman mereka terhadap apa itu sebenarnya fungsi seseorang peguam dan sebagainya. Jadi tuan, apakah kriteria yang boleh melayakkan seseorang plaintiff mungkin ataupun sebagainya mendapatkan bantuan guaman lah.
kita ada khidmat bantuan kewangan tu. Jadi bagaimana kriteria seseorang tu boleh mendapatkan untuk menyelesaikan suatu kes di mahkamah? Bantuan kewangan. Secara umum saja tuan. Maaf tuan. Kita tak sendiri lah mungkin ada juga sesuatu yang dan yang buat lagi juga lah kita jangan ada. Namanya di situ tu kami apa segala lagi daftar nak apa beli pergi yang ada hakim dia lah tidak umum lah itu. Maaf tuan, kami kurang jelas tuan. Pada kementerian pengusaha nikah biasanya mengarahkan Maaf tuan, kami kurang dengar. Kurang jelas tuan. Dan kalau masa saksi awak dalam lagi keterangan kalau tak bukti awak pengguna tidak ada dekat dulu orang ini dia ada bawa dia sendiri bawa kabinet dia kalau itu bercakap kata apa dalil yang tidak mampu untuk membangun bukti nak menunjukkan sanggup dalam mahkamah dan apabila keputusan dalam mahkamah dia orang itu tidak mengenai bukti jadi itu tidak mahu apa itu atau benda itu sedang itu tetap ada sandaran lagi ada dalam membuktikan itu orang bersikap jadi sistem orang atas kita dengan ada berubah jadi mobil ini tadi malam ada tempat terbuang biasa dan dulu semasa ini
Jadi kalau dia kita akan di dalam kami bayar sama pemahaman si ini belum bayar. Jadi dari ini itu tidak orang menawar orang dia seperti kalau ada penelitian ini malam yang memiliki tradisi Okay, Tuan. Tuan, boleh tak Tuan earphone tu Tuan betulkan dia punya tu? Sebab kami macam dengar sangkut-sangkut. Dekat port dia tu, port. Okay. Okay, Tuan. Mungkin dia tak jejak kot. Dia sangkut-sangkut sikit. Cabut, letak balik. Okay, Tuan. Jadi Tuan, saya teruskanlah dengan soalan seterusnya. Berkenaan dengan, ini soalan daripada saya sendirilah Tuan. Berkenaan dengan dalam masa yang sama, kita ni nak menjadi seorang lawyer lah kan, nak menjadi seorang peguam.
Yang masa yang sama saya tengok tuan punya pengajian hingga ke peringkat PhD juga dalam masa yang sama. Jadi bagaimana tuan? Sama ada selepas kita tamat degree ni, sambung master terus ke? Ataupun nak sambil tu nak buat jadi peguam juga? Ataupun nak ambil yang diploma lepas ijazah tu. Jadi bagaimana pandangan tuan tentang dalam masa yang sama nak ada PhD dan masa yang sama nak jadi seorang peguam juga? Jadi tuan dapat dengar tak? Ada sedikit masalah teknikal. Dengar tak tadi? Boleh dengar ke? Maaf tuan boleh dengar soalan tadi tuan? Dengar? Tak, dia cakap tuan boleh dengar tak? Dengar tak aku cakap? Boleh dengar tak tuan? Kau tak dengar aku cakap? Okey, mungkin ada masalah teknikal ya daripada pihak ini. Tak apa, kita teruskan live ini dengan orang kata apa, inilah sedikit berkenaan dengan karier sebagai seorang peguam. Bukan mudah ya untuk menjadi seorang peguam, maupun peguam di segi peringkat sivil ataupun syariah, yang mana kesemua daripada peguam, hakim ni memerlukan uh, mengasah ataupun kemantapan dari segi ilmu. Tak kisahlah dari segi ilmu syariahnya, ilmu isu semasa, ilmu secara general principle-nya, dan kita melihat daripada apa yang disampaikan dari sesi slot pagi tadi, slot yang pertama tentang dengan Tuan Hakim dan slot kedua dengan peguam syar'i, dan apa yang dapat saya sampaikan, dapat saya simpulkan pada kawan-kawan semua yang kita lihat, mahasiswa sebenarnya menjadi seorang yang berkarier banyak cabaran yang perlu lalui. Jadi semasa di peringkat ijazah sarjana muda ini adalah satu medan untuk kita meneruskan pelajaran dengan gigih. Jangan kita terkebelakang, jangan kita mengambil sambil lewa tentang kepentingan untuk menjadi seorang mahasiswa yang cemerlang. Di universiti ni dia bukan soal pandai ataupun tak pandai, tapi bagi saya di universiti ni soal rajin ataupun tidak. Jika seseorang itu rajin,
untuk mendapatkan sesuatu, grab the chance, maka mereka akan dapat. Tetapi apabila mereka hanya sekadar duduk di bilik, tidak membuat apa-apa, maka nanti akan menyatijahkan suatu bangkai ataupun suatu keburukan di tengah masyarakat apabila kita hadir di hadapan masyarakat dengan tiada persiapan ilmu yang sebaiknya. Jadi untuk menjadi peguam syariah ni, syar'i ni pun bukan hal yang mudah. Macam kita mengambil subjek-subjek yang core lah sedang kita. Kita ada subjek prosedur, kita ada subjek bagaimana menguruskan harta peninggalan si mati. Kita ada subjek faraid dan sebagainya. Bukan ilmu-ilmu ni bukan ilmu yang mudah. Ilmu-ilmu yang memerlukan kepada pencerapan akal yang tegap untuk mendapatkan kefahaman yang jitu dalam suatu ilmu ni. Saya kira Tuan Azadi belum masuk lagi. Boleh. Dah masuk dah? Okey. Okey Tuan, nak berbalik kepada soalan yang tadi tu Tuan. Tentang bagaimana Tuan? Bagaimana seseorang tu jika dia dalam masa yang sama nak jadi peguam, dalam masa yang sama pun nak menghabiskan pelajaran sehingga PhD macam Tuan juga saya tengok. Menjadi inspirasi lah kepada kami Tuan. Dia pergi macam mana perjalanan tu sikit Tuan? Sama ada lepas degree ni nak pergi ke master ataupun jadi peguam di PLI tu. Daij dan sebagainya. Tuan dapat dengar tak Tuan? Macam mana? Dapat dengar ke Tuan? Oh, Tuan tengah cakap lah. Tapi kami tak dapat dengar Tuan. Okey, mungkin ada masalah lain lah. Tapi tak apa, kita tunggu sebentar. Mungkin teknikal sedang berusaha lah sebab baik untuk dapat line yang cantik. Boleh dengar? Boleh dengar sekarang? Okey Tuan, boleh Tuan. Saya jawab soalan tadi. Maaf, lain tu. Lain lembab kat ni kementerian ni lagi ni. Ni masalah mungkin hujan sikit. Ni masalah bila online ni masalah tu. Balik pada soalan tadi tu sebenarnya
soalan tu dia pilihan kita sendirilah. Apabila kita nak pilih pasangan ni. Sebab saya tu saya pilih dua-dua. Sebab masa saya berjalan Tuhan, masa yang sama saya juga memohon untuk benda ni mengambil untuk belajar master ijazah sarjana lah tu. Pada masa yang sama saya buat benda pada masa yang sama. Saya buat latihan dengan Fima Guaman dan juga saya sambung belajar dan bidang kewangan Islam, catat Islamic Finance, benda yang sangat baru lah bagi kita daripada bidang syariah. Jadi benda tu satu benda yang baru lah. Jadi saya pilih dua dan memang kalau ikutkan memang penat lah. Sebab bidang undang-undang pada masa tersebut adalah baru juga bagi saya, dan benda ni saya perlu belajar finance balik. Saya perlu belajar finance, dua benda baru saya belajar lepas pada tu, lepas pada habis degree tu. Dua benda baru dan masa memang sangat yelah. Tapi saya masih ada lagi masa untuk saya lepak dengan kawan-kawan saya, semua agak terhad sikit lah dari segi tu. Jadi untuk pilihan kita ni, saya ada orang yang bila dia dah habis belajar, dia malas nak sambung belajar sebab dia dah habis lah masa tu. Dia dah sekolah tak dah habis lah. Dia kadang-kadang ada orang dia dah letih lah untuk sambung belajar. Jadi dia terus bekerja, dan dia kalau untuk di SLP ataupun DAIS ni dia sambung untuk mencukupkan kelayakan saja untuk jadi pegawai syar'i. Ada juga kan, saya pun pernah juga sarankan pada bakal peguam kerja ni, so dia boleh juga ambil master sebagai persediaan untuk dia akan datang lah. Jika sekiranya dia dah lama berkecimpung dalam bidang agama ni dan dia rasa berdekat karier, mungkin dia boleh tak dengan syarah dan sebagainya, dia ada rasa ni dia senang sikit lah nak sambung dengan dia peringkat Dr. Falsafah. Jadi itu adalah minat masing-masing lah. Tapi cuma kita kena ingat lah, memang perlu mengorbankan banyak masa dan wali dulu. Jadi saya masa saya sambung dulu, saya kadang-kadang tu saya naik bas pagi, saya pergi kelas pukul 6.30 Kuala Lumpur, pukul 10 malam saya balik semula ke Terengganu. Esok saya pergi balik. Jadi itu nak beritahu bahawa cabaran itu lah, kita buat dua benda dalam satu masa ni. Tapi kita tak perlu, kita ada pilihan, kita tidak perlu pilih jalan yang susah. Kalau kita pilih jalan yang senang, kita tak minat nak sambung masa tu, kita teruslah dengan bidang ni, ada masalah sebenarnya. Nak sambung DAIS ke, di SLP ke, atau kita beramal ke SLP tu boleh, tak ada masalah. Okay. Boleh dengar? Boleh tuan, alhamdulillah. Boleh. Sekarang ni mungkinlah kita bergerak pada soalan seterusnya tuan. Sepanjang tuan beramal sebagai peguam syar'i daripada awal hingga ke sekarang lah kan, apakah mungkin kes yang menarik lah yang tuan boleh kongsikan? Maksudnya menjadi pengajaran kepada kita, kes yang menarik perhatian tuan sepanjang tuan menggelar peguam ni. Kes kalau ikutkan kes yang menarik tu banyak lah. Ada kes yang terbaru yang masih lagi belum selesai. Saya mewakili persatuan saya untuk pengetahuan, saya adalah ICT pada Persatuan Pegawai Syar'i Terengganu. Dan sekarang saya sedang mengendalikan satu kes yang melibatkan kelayakan pegawai syar'i. Yang mana ada seorang pasangan dengan Amanah Raya, Amanah Melihat. Kita ada satu kes yang mana persatuan mencabar kelayakan peguam pemilik individu tersebut dari segi kelayakan ini, memandangkan dia tidak berkelulusan ijazah sarjana muda syariah ataupun ijazah
kerana benda undang-undang. Kita mencabar dari segi kesahihan dan perantikan tersebut lah. Jadi kita masih lagi di peringkat Mahkamah Rayuan sekarang ya. Untuk semakan kehakiman. Jadi itu adalah antara yang terbaru lah, yang kita menarik lah. Dan sesuai dengan tajuk kita pada hari ini. Kerry berkawasan ini yang mana sebagaimana sebut tadi dalam kaedah disebut melalui CJ perlu ada ijazah yang syariah atau ijazah undang-undang. Tapi dalam kes ni yang saya sudah kendalikan ni melibatkan seorang individu yang tiada kelayakan kedua-dua ijazah dua-dua tu, tapi ijazah seorang individu Islam saja, tapi diterima masuk. Jadi itu ada kes yang menarik lah yang sedang saya kendalikan ni dalam masa terdekat ni, terbaru ni. Dan ada keputusan lagi saya tidak boleh beri sebarang komen yang berlebihan lah berhubung dengan perkara dia. Dan selain daripada itu ada juga kes yang lepas-lepas tu ada kes biasa kes di Mahkamah Rayuan lah sendiri. Mahkamah Rayuan ni dia banyak kes melibatkan cerai talak 3 yang mana apabila mahkamah rendah, mahkamah tinggi disabitkan, Mahkamah Rayuan sebaliknya dia memutuskan bahawa cerai talak 3 itu tidak sah. Sedang antara kes yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mana mahkamah melihat ada unsur-unsur paksaan gitu. Jadi untuk kes ni macam ni sebenarnya, kalau kes talak 3 ni kita perlu banyak kepada rujukan lah, perlu rujuk pada kitab sendiri. Kes-kes lepas lagi kita perlu pada pentafsiran lah, kita perlu kreatif lah untuk melakukan kes ni macam ni. Itulah. Dan selain daripada itu saya juga mengendalikan kes-kes berkenaan dengan jenayah syariah lah. Jenayah salwat, judi, demo, mana ada orang tu dia didakwa sebab bentuk demo tanpa kebenaran majlis agama tu. Antara kes-kes jenayah yang telah saya kendalikan lah setakat ni. Itu antara kes yang agak menarik juga lah. Okay. Boleh dengar? Boleh tuan. Soalan mungkin saya kira ada soalan daripada penonton lah di Facebook kan. Sekiranya seorang ni tanya, sekiranya mereka ni ingin mendapatkan khidmat nasihat lah daripada nasihat guaman sahaja lah, maksudnya nasihat. Adakah mereka ni perlu dikenakan kos juga untuk? Okey, benda ni sebenarnya bergantung kepada negeri lah. Kalau di Terengganu ni setakat ni tidak ada lah. Kadang-kadang ada juga dia sekiranya dia orang beli, tapi di Kuala Lumpur biasanya dia kena charge lah, macam tak pasti lah, 1 jam 100 atau RM50 ada charge lah. Dia bergantung pada seniority seorang peguam, dia kadang-kadang ada lebih tinggi lagi lah. Dan saya macam saya biasa bercakap dengan orang macam ada lawyer, kadang-kadang lawyer civil di Kuala Lumpur, kadang-kadang untuk berjumpa saja dia dah charge RM500 setengah jam. Dia tengok atas sendiri lah, atas macam mana reputasi seorang peguam tu. Tapi di Terengganu ni setakat ni tidak ada lah, tidak ada lagi charge. Cuma itu sekali lah. Kadang-kadang ada orang ni dia telefon berkali-kali, tu saya tak tahu lah, ada charge lah hidup. Kadang-kadang ada orang ni dia tanya, dia dapat nombor kita daripada mana-mana, dia tanya gitu, tapi esok dia tanya lagi. Jadi kadang-kadang mungkin lah bila berulang tu ada mungkin peguam atau charge lah. Tapi dia tergantung kepada peguam tu sendiri lah. Okey tuan, maksudnya dia bergantung lah kepada budi bicara seorang peguam tu untuk memberi nasihat dan sebagainya lah. Jadi tuan mungkin tadilah mungkin soalan yang terakhir lah daripada pihak kami, dan untuk sesi penggulungan lah tuan. Apa nasihat sebenarnya, nasihat daripada pihak tuan daripada untuk sebagai alumni di ataupun di Kuza ataupun Uniza ini yang di kampus Gong Badak ni kan, apa nasihat tuan sebagai seorang kata senior
kepada kami untuk Mhm. dalam pelajaran dan sedikit nasihat untuk career sebagai seorang peguam syar'i. Saya sebenarnya sangat berharap supaya jadual Rizal ini dapat menguasai benda ni bidang-bidang ya agama saya sebagai hakimah dia boleh masuk ke bidang dia boleh cuba pohon juga daripada menjadi pegawai ini untuk masuk ke mahkamah sebagai pegawai suluh itu dahulu ataupun pergi ke mohon sebagai pendakwa syar'i boleh berkhidmat sebagai pendakwa syar'i. Jadi saya berharap supaya lepas pada ini akan ada lebih ramai lagi gaduan-gaduan daripada Uniza yang menceburi bidang ini supaya Uniza ni lebih orang lebih kenal lagi ya. Dan setakat ni di Terengganu ni tidak ramai lah. Setakat ni dan dengan saya sebenarnya sekarang ni ada 2 orang pelajar Uniza yang sekarang menjadi acara dia dah habis belajar lah. Sekarang ni menjalani latihan dengan saya ada 2 orang dan saya berharap kedua-dua ni akan mampu benda ni dapat bergerak lebih dapat bergerak dapat menjadi seorang peguam syar'i pada masa yang akan datang dan boleh mengekalkan career tu tersebutlah sehingga transformasi alami lah dan selain daripada itu saya berharap gaduan-gaduan daripada Uniza ni dia boleh pergi attach lah, dia panggil attachment di mana-mana firma guaman untuk tapi di mana-mana di negeri, di mana-mana pun supaya dapat belajar dan dapat menambah kemahiran dalam mengendalikan sesuatu sikap benda ni penting lah. Kalau boleh pun cuba baca sebanyak mungkin lah berkenaan dengan kemahiran yang perlu ada dalam yang perlu dimiliki oleh seseorang peguam syar'i. Kalau ada apa-apa macam convention ke apa tu, peguam syar'i Malaysia PGSF yang buat PGSF ada PGSF ataupun mana-mana persatuan peguam syar'i yang tu boleh ikuti. Walaupun pada masa tu kita tidak lagi ada lesen lagi, tidak dapat tauliah lagi, tapi kita boleh join. Dan kalau ada kesempatan tu boleh dengar pergi kursus daripada mana-mana kursus yang dianjurkan oleh Bawah Kaunsil yang terbuka pada non civil lawyer boleh pergi untuk kita ambil input daripada situ untuk kita tambahkan lagi kemahiran kita dalam kepeguaman syar'i ataupun apa bidang kehakiman dan yang kita sebut lah. Jadi banyak benda lah kita perlu belajar untuk ni supaya kita dapat menjadi seorang peguam syar'i yang lebih terampil lah dan kita mampu mengendalikan kes dengan baik supaya keadilan dapat dicapai. Baik Tuan, terima kasih ucapkan atas nasihat dan sedikit perkongsian daripada pihak Tuan kepada mahasiswa Uniza dan jelas di sini membuktikan kita di peringkat Uniza pun orang kata bukan calang-calang lah, kita dapat lihat alumni kita orang yang berpengaruh dan sangat hebat lah boleh kita katakan. Dan ini sedikit sebanyak memberi inisiatif ataupun pembakar semangat kepada kita semua untuk meneruskan pelajaran di peringkat yang setinggi yang semampu yang boleh dan meluaskan pengalaman yang ada. Jadi saya sekali lagi daripada pihak Perisha ataupun mahasiswa Pentadbiran Islam dan Syariah dan umumnya daripada Uniza mengucapkan terima kasih kepada pihak Tuan atas kesudian untuk terimalah kami punya program menjadi panel pada pagi ini dan saya harapkan
kesemua daripada pelajar kita ataupun orang-orang awam ataupun semua yang melihat live ataupun program kali ini mendapat sedikitlah mengambil manfaat daripada apa yang kami jalankan, dan mudah-mudahan program ini tidak terhenti di sini saja tuan. Mungkin kita akan jemput tuan lagi pada sesi akan datang, mungkin secara orang kata fizikal, face to face kan. Kita buat di Dewan. Online ni dia payah sikit lah. Tapi tak apa. Kita pun masih mencuba lagi untuk mungkin sem depan kita akan cuba untuk membawa tuan lah ke Uniza untuk memberikan lagi pendedahan kepada pelajar kita untuk terus mencuburi bidang kehakiman ini. Jadi jutaan terima kasih. Semester dia ada dua tuan. Ada semester 4 ada, semester 7 ada. Yang mungkin macam tuan cakap tadi lah, yang kalau daripada di Puza tu pergi ke UDM, macam kami pun daripada diploma juga, dan di degree tu dia jadi itulah, dia pendek sikit lah masanya kan, sebab dia dah feeder dan sebagainya. Dan transfer kredit. Jadinya pendedahan kepada kami tentang kehakiman ni bukan barulah, maksudnya daripada diploma pun dah didedahkan dengan subjek-subjek kehakiman. Dan sehingga degree ni pun dibawa saja itu ke hadapan untuk memberikan pendedahan lagi kepada semua pelajar lah. Jadi tuan, kami juga mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada Yang Amat Arif Tuan Haji Wan Muhammad Zakri bin Wan Muhammad selaku Ketua Hakim Syar'i Negeri Terengganu, dan juga sudi menyertai menjadi panel yang pertama. Yang berusaha juga, saya ucapkan terima kasih juga kepada Tuan Wan Muhammad Jadi bin Wan Abdul Jalil selaku Peguam Syar'i di firma Guaman Syar'i Wan Muhammad Jadi atas kesudian menerima jemputan kami sebagai panel, dan terima kasih juga buat para peserta sekalian. Mungkin tuan, kalau ada kami punya batch-batch yang ingin chambering di tuan punya firm boleh kan, insyaAllah. Mungkin lah. Kalau saya tak sempat pun saya boleh recommend buat dia ni lah. Kawan-kawan saya. Betul-betul kan. Maksudnya itulah, sama-sama lah. Sebelum saya mengakhiri program kita pada pagi ini, dari pihak kami sendiri, saya sendiri sebagai moderator, memintalah ribuan kemaafan, dan saya pohon daripada semua pihak seandainya kelemahan dari diri saya dan pihak teknikal dan atas kelewatan, atas sebarang masalah daripada semua hal dari segi line dan sebagainya tuan, saya minta maaf. Semua yang hadir minta maaf, dan saya harapkan program ini dapat memberi manfaat kepada semua, dan kami daripada barisan kepimpinan Perisya Uniza juga minta maaf kepada semualah yang hadir jika ada sebarang masalah pada pihak kami. Oleh itu, saya akhiri program ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Kehadapan diriku di hari kemudian, apa kabar dirimu? Tertanyaku bagaimana? Apakah kau berduka hadapi hari itu? Masihkah ingat dahulu duka sama pernah dirasa? Saat itu kau berjaya mengharungi, walaupun ribuan luka tergiris. Setelah perjuangan itu kau masih berdiri hinggalah ke saat ini. Yakin padaku, ini dalil cinta